Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Hari ini kita meneruskan kita punya kelas online pendidikan syariah Islamiah bagi hari yang kelima. Okey. So insya-Allah, are you guys ready? Insya-Allah. Okey. Okey. So hari ini insya-Allah dalam 5 tema PSI, hari ini kita mula memasuki bahagian akidah. Okey, sebelum ni usul fiqh, kemudian ayat hukum, kemudian hadis hukum. Okey, hari ini kita masuk bahagian akidah. Okey, dalam tema akidah, dalam tingkatan 4 ada 5 tajuk, 5 bab, tingkatan 5 ada 6 bab semuanya. Okey. Yang kita dah belajar banyak dah lah kan? Insya-Allah. So hari ini kita ulang bab dosa dan pahala dalam tingkatan 5. Okey. So insya-Allah ini kita masuki tingkatan 5 tema akidah bab yang pertama kalau dalam buku teks. Okey, ini kita punya tajuk dosa, pahala dan bahagiannya. Dalam bab ini kita perlu tahu yang pertama maksud dosa dan maksud pahala. Istilah dosa yang terkandung dalam Al-Quran. Dosa besar dan dosa kecil, apa beza dua ni? Akibat melakukan dosa dan akibat melakukan perkara pahala, dan cara bertaubat setelah apabila kita menyesal kerana melakukan dosa-dosa. Okey, cukup 5 benda ni, insya-Allah kita sudah dapat gambaran secara kasar tentang bab dosa, pahala dan bahagiannya, insya-Allah. Okey, yang pertama kita pergi maksud dosa dan pahala. Apakah yang dimaksudkan dengan dosa dan apakah yang dimaksudkan dengan pahala? Dari sudut bahasa, dosa maksudnya hukuman, pahala maksudnya ganjaran. Okey? Insya-Allah. Okey, dari segi syarak, okey, syarak Islam, dosa ialah balasan buruk, pahala ialah balasan baik. Macam tu beza. Balasan buruk daripada Allah, pahala balasan baik daripada Allah. Okey, boleh? Okey, kenapa balasan buruk? Kerana disebabkan melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Okey. So balasan baik daripada Allah kenapa? Disebabkan melakukan apa yang disuruh oleh Allah. Ni disebabkan melakukan apa yang dilarang, ni disebabkan melakukan apa yang disuruh. Okey. So kalau membuat apa yang Allah tak suka, contohnya Allah kata jangan menipu, kan? Maka orang tu buat apa yang Allah larang, maka dapat dosa. Ni Allah suruh solat, maka kita buat apa yang Allah suruh itu solat, maka dapat pahala. Atau meninggalkan apa yang Allah suruh. Contohnya Allah suruh solat, tapi orang tu tinggalkannya, maka dapat dosa. Ini Allah kata wala taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Okey, maka kita tinggalkan apa yang Allah larang, iaitu jangan hampir zina, dan kita tak buat zina, tidak buat perkara yang menghampiri zina, maka dapat pahala. Walaupun kita tak buat, kita hanya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Meninggalkan, tak buat, meninggalkan pun dah dapat pahala. Okey? InsyaAllah. Tu beza maksud dosa dan juga maksud pahala. Yang kedua, istilah-istilah dosa yang terkandung dalam Al-Quran. Ada beberapa. Yang pertama, al-zanbu, al-ismu, al-khati'ah, al-sayyi'ah, al-usyan, al-fasad. Okey? Apa maksudnya? Al-zanbu maksudnya dosa lah. Al-ismu pun maksudnya dosa. Okey? Al-khati'ah maksudnya kesalahan. Kan? Jangan buat kesalahan kerana ia terkandung dengan dosa lah. As-sayyi'ah adalah keburukan. Okey? Allah menggantikan as-sayyi'ah dengan al-hasanah. Okay, menggantikan keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Itu juga maksud keburukan di sini adalah dosa. Al-isyan daripada perkataan maksiat. Okey. Dan al-fasad maksudnya kerosakan. So 6 istilah ni, al-zambu, al-ismu, al-khati'ah, as-sayyi'ah, al-isyan dan al-fasad. Okey, 6 perkataan ni antara istilah yang membawa maksud dosa. Okey? Insya-Allah. Okey, seterusnya yang ketiga, dosa besar. Apa beza dosa besar dan dosa kecil? Okey, dosa besar ialah dosa yang disebut dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kan, dosa tu Allah nyatakan dalam Al-Quran dan Nabi sebutnya dalam hadis. Adapun dosa kecil, dosa yang di luar Al-Quran dan Al-Hadis, tidak disebut dalam Al-Quran dan tidak disebut dalam hadis.
Okey, dosa besar juga diakhiri dengan ancaman api neraka. Okay, siapa ni syirik, maka tempatnya neraka. Siapa yang berbuat derhaka kepada ibu bapa, maka ancamannya api neraka. Contoh. Dosa kecil pula tidak disertakan dengan ancaman api neraka. Tidak dinyatakan kan. Kalau buat benda ni, maka balasannya api neraka. Tidak disebut benda tu. Nanti kita nak contohnya. Dan yang ni tidak diakhiri dengan ancaman api neraka dan mendapat kemukaan atau kutukan daripada Allah ataupun daripada Nabi SAW. Mendapat laknat. Contohnya Nabi melaknat kan. Yang sebelum ni kita belajar hadis tentang arak. Nabi melaknat. Laknat Rasulullah kan. Yang 10 golongan yang ada kaitan dengan arak. Kan? Maka itu dosa besar. Arak tu sendiri. Adapun dosa kecil tiada disebut kemukaan. Okey, contoh dosa besar ni adalah membunuh, memfitnah, mencuri, berzina, durhaka kepada ibu bapa, syirik, minum arak dan seumpamanya. Ada pun dosa kecil, contohnya vandalism, kan, rosakkan harta benda awam. Walaupun benda tu salah, dosa, tapi benda tu tidak disebutkan secara nyata dalam Al-Quran dan hadis dan seumpamanya lah. Sentuh Al-Quran tanpa wuduk. Kan ambil barang member tak minta izin awal-awal kan, ambil dulu pakai baru minta izin kan, contohlah dan seumpamanya. Okey, insyaallah. Next, akibat buat dosa dan pahala. Ni kesan bila orang tu buat dosa, apa akibatnya, bila orang tu buat pahala, apa akibat dia. Ni mungkin kita boleh fikir sendiri, cuma ni sedikitlah renungan. So pecahkan dua, yang atas ni adalah di akhirat, ni adalah di dunia. Di akhirat dapat muka Allah, dapat, kalau buat dosa dapat muka Allah, buat pahala dapat redha Allah lah, insya-Allah. Buat dosa dapat balasan neraka, buat pahala insya-Allah mendapat balasan syurga, insya-Allah. Okey, buat dosa hati sentiasa resah dan gelisah. Kalau buat pahala insya-Allah hati sentiasa tenang, gembira. So kita tengok hari ni kita ni resah ke ataupun tenang jiwa kita. Kan. So kita tergolong yang mana satu? Cewa. Seterusnya, timbul banyak penyakit sosial. Kan bila contohnya orang buat minum arak, maka penyakit sosial ni contohnya bergaduh, kalau zina, ialah penyakit HIV dan seumpamanya. Buat pahala dipelihara daripada bencana dan penyakit. Kan masyarakat hidup harmoni, tidak ada penyakit yang teruk-teruk. Kan dan seumpamanya lah, insya-Allah. Okey, itu akibat buat dosa dan pahala secara ringkas lah. Okey, kemudian kita mula hurai sendirilah. Okay, cuma ni atas ni adalah di dunia, di akhirat, bawah ni adalah di dunia, insya-Allah. Okey, seterusnya nombor 5, menyesal dengan taubat. So bagaimana cara untuk kita melakukan taubat? Menyesal dengan dosa. Bila orang tu menyesal dengan dosa, maka nak bertaubat. So bagaimana caranya? So dosa ni ada dua jenis. Satu dosa dengan Allah, yang kedua dosa dengan manusia. So cara bertaubat tu berbeza sedikit. Kalau dosa dengan Allah, first kena berhenti terus. Berhenti terus apa ya? Berhenti terus buat dosa. Ni pun sama dengan manusia. Berhenti terus buat dosa sesama manusia. Contohnya kalau dosa dengan Allah ni meninggalkan solat. Kan, so bila meninggalkan solat, kena berhenti terus perbuatan dosa itu, kena buat solat lah. Jangan lagi tinggalkan solat. Contohnya dosa dengan manusia ni mengumpat. So kena berhenti terus daripada mengumpat itu sendiri. Jangan mengumpat. Ni adalah the first step, langkah pertama untuk bertaubat. Kalau kita masih lagi buat dosa, contohnya mengumpat kan, aku nak bertaubat lah, tapi kita masih lagi mengumpat. So langkah pertama sudah tak berjalan. So kita tak bertaubat lah basically kan, asasnya. Kerana taubat tu bukan semata-mata pergi ke tikar sejadah, solat, lepas tu menangis semata-mata, tapi dosa tu masih buat. Okay, so langkah pertama adalah berhenti terus daripada buat dosa. Okay, langkah kedua, selepas berhenti, menyesal. Kena ada perasaan menyesal, barulah menyesal. Kebanyakan orang kan dia menyesal dulu kan, menyesal tapi buat lagi dosa. Aku menyesal lah minum arak kan, tapi minum lagi arak. So tak boleh, dia kena berhenti dulu barulah menyesal. Menyesal apa dia? Menyesal buat dosa tersebut. So kita kena menyesal buat dosa. So sama saja sini, menyesal
Contohnya tadi mengumpat kan. Menyesal aku mengumpat kan. Dia tu member aku kok. Aduh, teruk betul aku kan. Contoh. Yang ketiga, berazam. Okey, selepas menyesal kita kena satu adat, kita kena ada keazaman. Azam apa dia? Itu tidak buat dosa lagi. Tak nak lagi buat dosa yang sama. Tak nak lagi tinggal solat kalau dengan Allah. Kalau dengan manusia tadi, contohnya mengumpat. Tak nak lagi mengumpat. Kan, berhenti dulu, lepas tu menyesal, lepas tu berazam, tak nak lagi buat benda tu. Okey, so kalau kita menyesal tapi aku rasa macam minggu depan nak mengumpat lagi lah. So masih lagi belum bertaubat. Na'udzubillah min zalik. Okey, so dosa dengan Allah, cara bertaubat ada 3, 1, 2, 3. Dosa, cara bertaubat bila dosa dengan manusia ada 1, 2, 3 dan satu lagi tambahan bila dengan manusia, minta maaf dan penuhi hak-hak mereka. Okay, minta maaf maksudnya kalau kita mengumpat, aku minta maaf lah, aku mengumpat kau dulu sekian. Penuhi hak mereka ni contohnya kalau kita mencuri, ambil duit dia RM50, so kita kena penuhi hak mereka, maksud kita kena bagi balik RM50. Tak bolehlah kita berhenti mencuri, lepas tu menyesal, lepas tu berazam tak nak mencuri lagi, tapi duit yang kita curi tu kita tak pulangkan balik. Tak boleh. Kita kena pulangkan balik, barulah penuh syarat taubat tu. Melainkan dia kawan yang dicuri tu maafkan kita, okeylah, insya-Allah. Okay, sebab itulah bila dosa dengan manusia tu susah sikit kan. Sebab apa? Sebab kita kadang-kadang segan nak jumpa member kita kan. Kita buat salah dengan dia, nak minta maaf kan, susah sikit. So tapi itulah syarat untuk bertaubat bila kita melakukan kesalahan sesama manusia. So kena berhati-hati sikit bila kita berurusan dengan manusia. Kita kena jaga hati dia sikit kan, dan seterusnya lah. Okey, tu 2 jenis dosa dan cara bertaubat. Okey, so itu 5 benda yang penting dalam bab dosa, pahala dan bahagiannya. Okey, bila kuasai 5 benda ni, insya-Allah bab ini mudah. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, terima kasih kerana bersama dalam kelas PSI Pendidikan Syariah Islamiah Online. Wallahu alam, jumpa lagi pada kelas akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Choki. Cewa.